Bismillah. Innal hamdalillah nahmadu wa nasta'in wa nastaghfiruh wa na'udzu bika min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Qala Allah Ta'ala, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Alhamdulillah, syukur kita kepada Allah Ta'ala pada hari Jumaat yang penuh barakah ini dapat kita duduk seketika sebelum masuknya waktu solat Jumaat nanti, mana mudah-mudahan dengan sedikit peringatan ini membawa kebaikan kepada diri saya dan juga kepada semua para pendengar. Alhamdulillah juga kita dah berjaya menempuh satu fasa pada bulan Ramadan yang lepas, di mana alhamdulillah kita sama-sama dapat menunaikan tanggungjawab dan salah satu daripada rukun Islam iaitu ibadah puasa. Kita dah pun alhamdulillah mengimarahkan bulan Ramadan tu dengan bermacam-macam ibadah, dengan solat tarawih, dengan tadarus, dengan sedekah, dan banyak lagi amalan-amalan yang kita lakukan pada bulan Ramadan. Mudah-mudahan prestasi pada bulan Ramadan itu dapat kita kekalkan. Maksudnya masuk bulan Syawal pun kita masih lagi dapat pergi solat berjemaah, kita masih lagi dapat membaca Al-Quran, kita masih lagi mengamalkan sedekah. Kita tak nak kita beramal semata-mata bulan Ramadan sahaja. Jadi bila kita bawa amalan kita itu di luar bulan Ramadan, maknanya kita dah mula istiqamah lah. Kita dah mula istiqamah, bukan semata-mata bulan Ramadan sahaja. Itu yang kita mahu. Sebagai satu contoh, solat tarawih solat sunat witir bulan Ramadan kita tak tinggal. Hairan bila habis bulan Ramadan tiba-tiba kita tak apalah. Ni tak mau tu. Kan? Habis bulan Ramadan kita amalkan juga. Masa bulan Ramadan kita banyak sedekah. Habis Ramadan kita tak apa. Tak nak. Kita nak, kita masih istiqamah bagi sedekah. Masa Ramadan alhamdulillah kita boleh habis 30 juzuk Al-Quran tu baca. Kita nak habis bulan Ramadan tetap juga kita baca Al-Quran. Bukan apa, Al-Quran ni penyelamat kita. Hari ini kita tak rasa kepentingan apa yang kita buat pada hari ini. Kita tak rasa waktu tu penting. Kita tak rasa amalan soleh tu penting. Kadang-kadang kita cuaikan ibadah kita. Masa bulan Ramadan kita boleh datang solat jemaah ramai-ramai, penuh kan. Solat subuh penuh, solat isyak jangan cakap lah. Belum masuk waktu isyak dah ramai dah. Habis bulan Ramadan sunyi, banyak bunyi nyamuk. Minta maaf lah, bukan kat sini lah, mungkin tempat lain. Sini kira ramai jemaah dia. Saya bulan Ramadan saya banyak pergi program di masjid, surau-surau bagi tazkirah. Jadi saya nampak, saya bilang soft tu, memang luar biasa. Dan saya mengimpikan kalaulah boleh, lepas saja bulan Ramadan ni, masuk bulan Syawal, kekalkan lagi prestasi tersebut, terutamanya masa solat subuh berjamaah, biar ramai. Memang itu tujuan bulan Ramadan, madrasah membina kekuatan kita. Takkanlah habis Ramadan kita terus tak kuat. Saja. Pada akhirat ni,
satu masa nanti manusia kita semua, termasuklah saya ni, kita akan berhadapan dengan satu keadaan yang sangat luar biasa, yang mengejutkan kita, membuatkan kita tercari-cari siapa yang boleh menyelamatkan kita. Kita jumpa semua orang. Dalam Al-Quran kata manusia ni jumpa semua saudara mara dia, adik-beradik dia, kaum kerabat dia, cari anak-anak dia, nak minta tolong, nak selamatkan diri dia pada akhirat. Mana pada hari tersebut kita ni semua ketakutan. Allah dah tunjuk, Allah dah nyalakan api neraka. Kita dah nampak dengan mata kepala kita sendiri. Kita kata, ni nak selamat, siapa boleh selamatkan saya? Kan? Kalau kita dekat dunia, kita telefon orang, telefon Pak Lang boleh minta tolong sikit, Pak Lang kita telefon, Pak Lang tak boleh telefon, Mak Long kita telefon, Mak Long tak boleh tolong, telefon anak lah, bang ada duit tak? Contoh kan, ayah tak cukup duit. Macam-macam cara kita gunakan untuk membantu diri kita. Begitu juga dekat akhirat. Kita cari segala orang yang boleh menyelamatkan kita, yang kita menyangkakan orang tu boleh bantu kita. Allah sebut, yauma yafirul mar'u min akhihi wa ummihi wa abihi wa sahabatihi wa banihi likulli imri'in minhum yawmidzin sya'nu yughni. Dalam ayat ni Allah menggambarkan bagaimana manusia berjumpa dengan setiap orang yang dia kenal. Manusia itu berjumpa dengan saudara mara dia, dengan adik-beradik dia, dengan kaum kerabat dia, minta tolong. Boleh tak bantu? Dia perlukan sedikit amalan nak melepaskan dia, menyelamatkan diri dia daripada azab Allah. Apa saudara mara dia bagi tahu, minta maaf, aku pun tak boleh tolong kamu. Ibu bertemu suami bertemu dengan isteri, minta tolong isteri. Isteri bertemu dengan suami, minta tolong suami. Tolonglah saya nak selamat daripada azab Allah. Apa jawab isteri? Saya pun nak selamat juga, tak dapat nak bantu. Suami pun nak lepas diri, minta maaf isteriku, tak dapat nak bantu. Walaupun dekat dunia kita berkasih sayang. Dan anak juga mencari ayah dan ibu-ibu dia untuk minta bantu. Tolonglah bu, tolonglah ayah, saya perlukan amalan, saya nak selamat daripada azab Allah ni. Dah takut dah depan ni ada azab Allah. Apa jawab mak ayah? Minta maaf, ayah pun nak selamat juga. Teman-teman kita yang dulu, walaupun kita pergi solat berjemaah sekali, kita jumpa dia dekat mahsyar, besok pun kita tak nak tolong. Allah kata apa? Likulli imri'in minhum yawma idzin sya'nu yughni. Pada hari tersebut manusia semua sibuk dengan urusan diri mereka sendiri, iaitu apa? Nak melepaskan diri dia daripada azab Allah. Masya-Allah. Tapi hari ini saya nak bagi tahu, sebenarnya sebelum kita tiba pada hari pembalasan, kita dah boleh menyelamatkan diri kita. Di akhirat bukan tempat kita nak cari keselamatan. Di dunia ini bermulanya bagaimana kita nak menyelamatkan diri kita pada azab Allah. Salah satunya, saya nak bagi tahu, amalan membaca Al-Quran. Rupa-rupanya kita tercari-cari dekat akhirat besok, siapa yang boleh membantu kita. Rupa-rupanya amalan membaca Al-Quran ni boleh membantu kita. Nabi kata, iqra'ul Quran, kamu bacalah Al-Quran, fa innahu ya'ti yaumil qiyamah syafi'an li ashabi. Kamu bacalah Al-Quran, kerana apa? Al-Quran itu pada hari kiamat dia akan memberi syafaat kepada kamu, bagi orang yang membacanya. Tengok, rupanya Allah dah bagi tahu dah siapa yang boleh menyelamatkan kita, antaranya Al-Quran.
Mudah-mudahan kekuatan yang masih ada dalam diri kita, kita ke mana bulan Ramadan kita istiqomah membaca Al-Quran, dapat kita kekalkan. Ingat, inilah penyelamat kita besok apabila kita perlukan bantuan. Allah dah sebut dah, kita jumpa satu-satu orang, kita jumpa saudara mara, adik-beradik kita, kaum kerabat, tak boleh tolong. Kita jumpa anak-anak kita, tak boleh tolong. Kita jumpa suami isteri pun tak boleh tolong. Sahabat anda yang dulu di dunia pun tak boleh tolong kita. Rupa-rupanya Al-Quran boleh menjadi penyelamat kita. Alangkah rugi kalau hari ini kita tidak berpegang dengan Al-Quran. Al-mahiru bil-Quran. Kata Nabi, orang yang mahir dengan Al-Quran ni ma'a safaratil kiramil bararah. Pada hari kiamat nanti dia akan bersama-sama dengan tim malaikat. Dia akan bersama-sama dengan tim malaikat. Hebatnya Al-Quran, nampak? Orang yang mahir, yang mana hidup dia sibuk dengan Al-Quran, nak memahirkan bacaan Al-Quran, tajwidnya, memahami maknanya, Allah kata hari kiamat besok dia bersama dengan para malaikat. Dan Nabi kata lagi, allazina yaqra'una al-Quran wa yata'tatahu alaihi falahu ajrun. Dan ada pun orang yang membaca Al-Quran dalam keadaan merangkak-rangkak, tersekat-sekat, Allah akan bagi dia 2 pahala, 2 ganjaran. Hebatnya Al-Quran, memberi syafaat kepada kita, akan membantu kita di hari kiamat, bahkan mengangkat martabat kita. Khairukum, kata Allah, kata Nabi SAW, sebaik-baik kamu orang yang mempelajari Al-Quran dan mengajarkannya. Masya Allah, spesialnya Al-Quran. Jadi mudah-mudahan pada bulan Syawal ni kita tunjukkan kemenangan kita, meraihkan kemenangan kita ni dengan istiqomah, terus istiqomah dengan bacaan Al-Quran setiap hari, sebagaimana yang kita buat pada bulan Ramadan, bertadarus sampai malam tu. Pukul 12 tak balik lagi, rupanya tengah tadarus. Tapi sayangnya habis Ramadan dah tak ada pula Allah. Ini rugi lah bagi saya, rugi. Kita kena kekalkan kan, kena kekal. Solat lagi satu, solat witir kena kekalkan juga. Sebelum tidur kita solat dulu 3 rakaat kan. Lepas tu tidurlah. Mudah-mudahan kita ketika solat witir tu doa dengan Allah, ya Allah kejutkanlah aku waktu subuh nanti supaya dapat pergi solat jemaah. Alhamdulillah. Saya rasa itulah satu bentuk kemenangan yang paling besar yang ada pada kita. Di ketika mana pada bulan Syawal tu kita masih lagi boleh mengekalkan prestasi ibadah kita, ketaatan kita yang kita buat pada bulan Ramadan. Bukan apa, itu semua yang akan menyelamatkan kita. Nanti kita akan berhadapan dengan hari kita nak cari siapa yang boleh menyelamatkan kita. Rupa-rupanya dah ada dah pun. Al-Quran itu sendiri dan ibadah-ibadah yang kita buat, amal-amal soleh itu sendiri akan membantu kita di hari kiamat. Jadi alangkah ruginya kalau kita tidak mengejar peluang yang ada pada hari ini, terutamanya Al-Quran. Kita tidak mahu kita terikut-ikut jejak langkah Yahudi dan Nasrani. Sebab apa? Yahudi dan Nasrani ini juga dia diberikan kitab. Mereka ada kitab Injil, mereka dapat kitab Taurat, tapi mereka tak amalkan. Masalul ladzina humilu Taurah kamatsalil himari yahmilu asfara. Sehingga Allah menggambarkan kaum Yahudi dan Nasrani ini sebagai himar. Keldai, himar ni apa? Keldai yang sedang memikul kitab-kitab. Sebab apa? Kitab-kitab itu langsung tak diamalkan. Mereka mengaku mereka dapat kitab. Wa idza qila lahum aminu bima anzalallahu qalu bal nu'minu bima unzila alaina wa yakfuruna bima wara'ah. Bila dikatakan kepada ahli kitab ni, berimanlah kamu dengan apa yang Allah turunkan kepada kamu daripada kitab. Tapi apa jawapan mereka? Tidak, bahkan kami ni dah beriman pun dengan apa yang diturunkan oleh Allah daripada kitab Taurat dan Injil. Sedangkan itu semua dusta je.
Mereka tak amalkan pun, mereka tak baca pun. Kita takut. Kita takut. Na'udzubillah. Kita tak nak. Sebab itu Allah gambarkan dalam surah surah Al-Jumu'ah ini, bagaimana Allah gambarkan ahli kitab ini sebagai keldai. Perumpamaan dia umpama keldai yang sedang memikul kitab. Sebab apa? Keldai ni dia bukan apa pun. Letaklah kitab hebat mana dekat belakang dia, berjilid-jilid dia tak tahu pun. Kan? Dia bawa pikul je kitab tu pergi mana-mana. Kita tak nak macam tu. Kita nak kita sedar kitab yang ada dekat kita ni kitab yang hebat. Zalikal kitab la raiba fi hudal lil muttaqin. Kitab yang menjadi petunjuk, yang akan menjadi syafaat, menjadi penyelamat kita di akhirat kelak. Mukjizat. Berbanggalah kita dengan kitab yang Allah beri kepada kita, yang menjadi petunjuk yang hendak kita amalkan sentiasa. Mudah-mudahan dia menjadi bekalan akhirat kita, menyelamatkan kita daripada azab Allah, insya-Allah. Dan mudah-mudahan dengan Al-Quran juga akan memberi petunjuk kepada kita, melihat kembali bagaimana Allah menghancurkan, Allah menghinakan satu kaum yang dulu Allah muliakan, Yahudi dan Nasrani. Sebab itu dalam Al-Quran kalau kita buka, banyak kisah-kisah kaum Yahudi dan Nasrani Allah ulang-ulang banyak kali. Apa guna Allah ulang banyak kali? Sebab Allah nak bagi peringatan kepada kita, jangan kita ni terjebak akhirnya jadi ikut jejak langkah Yahudi dan Nasrani. Sebab Nabi pernah bagi amaran, la tattabi'anna sanana man kana qablakum. Kalau taklah kita ni umat akhir zaman ni berhati-hati, kamu akan terikut-ikut jejak langkah dan sunnah umat yang terdahulu. Shibran bi shibrin wa zira'an bi zira'in law dakhalu hajaran dabbin lattabi'tumuhum. Kalau kamu tak berhati-hati, kamu akan ikut jejak langkah umat yang terdahulu, sejengkal demi sejengkal, sehasta demi sehasta. Dan kalau mereka itu masuk ke dalam lubang biawak padang pasir pun, nescaya kamu akan ikut juga jejak langkah mereka. Lalu sahabat Nabi pun bertanya, wahai Rasulullah, adakah yang kamu maksudkan itu Yahudi dan Nasrani? Lalu Nabi kata, siapa lagi? Dan Nabi SAW sentiasa mengingatkan kita, jangan sekali-kali kita sama macam orang Yahudi dan Nasrani. Nabi bezakan puasa orang Islam tak sama dengan Yahudi dan Nasrani. Cara ibadah orang Islam tak sama dengan Yahudi dan Nasrani. Akhlak mereka tak sama. Segala serbi semua tak sama. Sebab Nabi tak nak kita terikut jejak langkah mereka. Mudah-mudahan kita ingat dapat peringatan yang baik daripada kitabullah. Mudah-mudahan dengan pegangan yang kuat berdasarkan Al-Quran dan Sunnah, kita dapat menghindari diri kita daripada terjebak mengikut jejak langkah Yahudi dan Nasrani, yang mana akhirnya mereka ni menyeleweng jauh daripada ajaran Allah. Kerana apa mereka ni menyeleweng jauh daripada ajaran Allah? Kerana kecintaan mereka kepada dunia. Ulaika allazina ishtarawul hayatad dunya bil akhirah. Mereka lah satu kaum yang sangat cintakan dunia, dan sehingga kan mereka menggadaikan nikmat-nikmat akhirat semata-mata nikmat dunia yang seketika. Sebab itu mereka menyeleweng jauh, mereka lari daripada syariat Allah. Mudah-mudahan saya doakan diri saya dan kita semua sama-sama dapat mengekalkan istiqomah dengan pegangan yang bersandarkan Al-Quran dan Sunnah, mengikut jejak langkah para salafus soleh, dan mudah-mudahan kita dirahmati Allah. Saya sekadar itu saja untuk tazkirah pada hari ini. Dan saya daripada Aman Palestin Cawangan Negeri Sembilan, kami ada buka booth dekat luar sana, ada buat jualan aman, adalah sikit lagi kurma daripada Palestin. Kalau nak boleh beli di luar sana. Kurma ni asli daripada Palestin, rasanya sangat sedap. Dan kami juga ada bawa tabung. Kami cuba membantu satu projek baru, iaitu membina sebuah masjid di Lubnan untuk kegunaan pelarian Syria dan juga penduduk Sunni Lubnan.
Masjid Syekh Al-Khalil. Dan sekiranya saya mengajak semua untuk sama-sama menyumbanglah ke dalam tabung kami. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.